Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Kalau diberi soalan begini, kita tengok. The table shows the advertising expenses and the sale revenues of a company selling computers for the first 7 months of 2020. So dia dah bagi kat sini 7. So kita tahu dah di situ adalah nilai N sama dengan 7. Cuma soalan sekarang ni dia ada kat sini, dia bagi nilai X ini adalah dalam million, kemudian nilai Y juga dalam million. Maksudnya kalau dia tulis kat sini 3 million, 3 itu maksudnya mewakili RM 3 million. Manakala 25 pula 25 million. Okay. Kemudian kita macam biasalah. Okay, nanti dia minta, dia nak suruh kita cari SXY, SXX, SYY. Lepas tu kita dihubungkan dengan perkataan hence. Maksudnya dia suruh kita guna metod yang kedua. Okey. Sebelum kita pergi kepada soalan A tu, sebenarnya kita kena cari beberapa nilai lah. Okey, kalau jumlah X kita dapat 43. Cuma jadual ni kita tak perlu buat. Okey, jadual ni pelajar tak perlu buat. Pelajar kena cari jumlah di sini sahaja. Cuma pelajar kita tanya-tanyalah kalau jadual tak buat, macam mana nak dapat nilai dekat bawah tu. Okey, macam mana kita nak dapat jumlah X kita 43. Macam mana nak dapat jumlah Y kita 218. Jumlah X kuasa 2, 303. Jumlah Y kuasa 2 kita adalah 6986. Dan jumlah XY adalah 1426. Macam mana? Okey, jadi caranya ialah kita memasukkan data ni dalam kalkulator kita. Okey, so kita cuba clearkan kalkulator. Mula-mula kita tekan menu. Kita ambil nombor 6, statistik. Kemudian kita pilih nombor 2 dan kita diberi jadual. Jadual kita ni kita masukkan nombor 3 je. Jangan masuk 3 juta, 3 saja. Diikuti dengan nombor 6, nombor 5, 4, 6, 10, 9. Okey, pastikan sampai nombor 7 tu kan. Sebab kita ada 7 pasang data. Kemudian kita naikkan semula ke paras 1. Kita masukkan 25, 30, 29, 26, 30, 40 dan last kali 38. Okey, so bila dah lengkap kita tekan saja button AC. Okey, sekarang kita nak semak nilai-nilai ni. Okey, kita nak semak nilai-nilai tu, kita tekan button option, kita ambil nombor 2. Okey, jadi jumlah X 43, jumlah X kuasa 2 303, kita gerakkan cursor ke bawah. Jumlah N 7, jumlah Y 218 pada kalkulator. Kemudian jumlah Y kuasa 2 6986. Okey, gerakkan cursor ke bawah lagi. Jumlah XY 1426. Itu cara nak dapatkan jawapan yang madam bulatkan tu tanpa menyiapkan table. Okey, saya ulang lagi sekali, table ni tidak ada sebarang markah dan dia akan mengambil masa pelajar. Pelajar cuma ada 2 jam untuk menjawab soalan exam. Jadi yang ini tak perlu buat. Kita kena ada kemahiran tekan kalkulator dan akhirnya kita boleh simpulkan data-data yang berwarna kuning akan diperlukan untuk kita membuat jawapan seterusnya. Jadi sekarang warna biru madam nak bincang macam mana nak cari nilai S, X, Y. Kita masukkan nilai-nilai ni ke dalam rumus. Okey. Jadi kita akan dapat nilainya 608 per dengan 7. Kemudian madam nak cari S, X, X. Madam masukkan nilai 303, nilai N kita 7 dan jumlah
X 43 kita kuasa 2 kan? Dan ini adalah jawapan SXX. Seterusnya, kita nak cari nilai SYY. Kita masukkan 6986. Okay, iaitu per 7. Jumlah Y kita 218 kuasa 2. Okay, ini jawapan yang ketiga. Ketiga-tiga nilai itu kita masukkan ke dalam rumus dan diharap rumus ni diberilah dalam exam nanti. So kita masuk saja ke semua nilai yang ada. Yang pertama warna biru, yang kedua yang warna pink. Okey, ada punca kuasa 2 di situ, dan yang ketiga itu yang warna biru. Kita kira elok-elok, maka jawapan akhirnya kita akan dapat 0.9931. Okey. Yang kita kira tu sekarang kita dah kira soalan A. Okay, kita dah kira soalan A, kita dah cari 3 jawapan tadi. Kemudian kita masukkan dalam rumus Pearson Coefficient of Correlation, kita dah dapat nilai. Soalan B, dia nak kita cari COD. Jadi jawapan yang baru kita dapat tadi, okay, kita ambil jawapan yang kita dapat tadi 0.9931, kita kuasa 2 kan sahaja. Okay. So daripada nilai situ, okay, kita dah bercek jawapan dulu. Kita tekan AC, tekan option, tekan nombor 3. Kat situ dia ada ABR, nilai R kita 0.9931, meyakinkan lagi jawapan kita yang warna kuning ni. Itu penting guna kalkulator. Kemudian nilai ni bila kita kuasa 2 sudah tentu kita akan dapat jawapan yang tepat lah. Okey, kebetulan soalan tak minta kita interpret rasanya tadi. Dia tak minta. Okey. So dia tak minta. Dia suruh cari saja. Okey, soalan C nanti kita dah ada maklumat, kita nak cari Y hat. Okey, kita nak cari Y hat terlebih dahulu, kita menggunakan maklumat yang sedia ada. Okey, so yang pertama kita nak cari nilai B dahulu, kita menggunakan nilai yang kita kira tadi. Okay, 608 per dengan 7 tu kita perkan dengan SXX. Kita akan dapat jawapan 38 per dengan 7. Okey, untuk menggantikan, bila kita nak cari nilai A, kita akan memasukkan nilai B yang kita dapat tadi. 38 per 7 kita masukkan, dan yang ini adalah jumlah Y per dengan 7. Okey, kemudian operasinya kat sini memang tolak. Kita ambil nilai B, kita darab dengan jumlah X per dengan 7. Kita ambil nilai-nilai yang ada tadi. Jumlah X kita 43. Jumlah Y kita 218. Nilai tu yang kita ganti tadi di sini. 218, 43 per dengan N. Okey, daripada situ dapatlah nilai A. Boleh dalam bentuk pecahan, tak ada masalah. Okay. Nak tukar desimal pun tak ada masalah. Jadi nilai A kita 296 per dengan 17 tambah dengan nilai B kita 38 per 17 X. Okay. Selepas mengira linear regression equation ni, lepas tu ada soalan tambahan seperti mana cost outline, kita nak estimate kan. Okey, sekarang kita nak estimate the sale revenue. Dia nak tahu nilai Y hat. Apabila nilai X kita adalah 5.6 million. Jadi nilai yang kita akan ganti tempat X tu, kita tak payahlah ganti dengan banyak kosong sehingga cukup million tu, tak payah. Okey, kita cuma masuk. Dia nilai ni sebenarnya bersamaan dengan 5.6 million tu dalam bracket. So nilai yang dimasukkan di sini hanyalah 5.6, dan apabila kita dapat jawapan yang berwarna biru ni masih dalam keadaan million. 2.9.92941176 tu adalah nilai dalam million.
Jadi kalau kita nak tahu nilai keuntungan, nilai hasil sebenar, kita boleh gerakkan titik ni sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita kira tanpa unit dalam bracket million, kita boleh buat jawapannya adalah RM 29 juta 929 juta 929,414 ringgit 411 ringgit 76 sen. Banyak sangat duit ni, 29 juta lebih. Nak masuk 30 juta. Okey, kemudian kita ada satu lagi soalan. Kali ni dia bagi maklumat tentang sales revenue. Dia bagi maklumat tentang Y, iaitu nilai Y sekarang adalah 50 million. RM million. Jadi tempat nilai 50 ni kita ganti di sini. Kita tak perlu ganti 50 juta. 50 saja. Dan kita ambil nilai, kita kirakan. Okay. Dan akhirnya kita dapat jawapan X 14.5789473 million. Ataupun kita boleh gerakkan titik sebanyak 6. 2, 3, 4, 5, 6. So dapatlah 14 juta 578,947 ringgit 37 sen. Macam tu. Soalan exam biasanya sampai ke peringkat inilah, sehingga kita boleh menggantikan nilai X dan kita boleh estimate nilai Y, ataupun dia bagi nilai Y, dia suruh kita estimate nilai X, vice versa. Okay, itu saja video untuk latihan yang